Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hai semua. Hari ini untuk subjek reka bentuk dan teknologi bagi tahun 5 kita akan lihat tajuk asas reka bentuk pengatur caraan. Subtopik dia ialah proses penghasilan algoritma. Kita akan lihat bagaimana melakukan proses penghasilan algoritma. Baik, proses penghasilan algoritma. Yang pertama, kita akan menjanakan idea dalam bentuk sudut ataupun carta alir berdasarkan situasi yang diberi. Yang kedua, kita akan menilai sudut itu ataupun carta alir yang dihasilkan untuk mengesan sekiranya ada ralat. Okey, kita lihat dalam buku teks. Baik, kita lihat dulu bagaimana untuk menjanakan idea dalam sudut atau carta alir berdasarkan situasi. Okay? Kita diberi satu situasi, kemudian kita akan menterjemahkan situasi itu dalam bentuk sudut ataupun carta alir. Baik, sekarang kita lihat situasi satu sekarang ni. Okey, yang mana apa situasi dia? Saya ingin menolong ayah memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Baik, apa proses yang pertama tadi? Menjanakan idea. Okey, jadi kita akan jana idea untuk hasilkan sudut kod dan juga carta alir berdasarkan situasi sekarang ni lah. Okey, apa yang nak buat? Pindah anak pokok ke dalam pasu. Okay, macam mana kita nak pindahkan anak pokok ke dalam pasu? Okey, biasalah kalau dalam sudut kod yang atas sekali kena ada mula. Okey, langkah yang pertama dia kata sediakan alatan dan bahan. Sediakan medium penanaman. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Okey, masukkan anak pokok ke dalam pasu. Okey, dah ada medium penanaman, masuk pula anak pokok kan. Okey, tambah medium jika. Kat sini ada jika ni. Okey, pilihan kan. Okey, jika belum penuh, maka tambahkan medium. Kalau tak penuh, kita tambahkan lagi medium penanaman tu. Okey, tamat jika. Okey, kalau okey dah tu kita tamat lah. Okey, tamat loop tu ya. Okey, padatkan medium, siram sedikit air, letakkannya di tempat teduh. Okey, yang terakhir tamat. Okey, kita lihat pula bagaimanakah bentuk carta alirnya. Okey, ini bentuk carta alir. Okey. Seperti biasa untuk pemula, kita kena ada mula. Okay, kemudian sediakan alatan dan bahan. Okay, kita turun ke bawah, sediakan medium penanaman kan. Ni sama ni. Okay, sama je ni. Kan? Okay, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Okay, jangan lupa ya murid-murid, kalau bentuk rhombus macam ini ialah input output. Dia ada input dan output dalam tu lah. Okay, kalau empat segi macam ni saja. Okay, empat segi tepat itu untuk proses. Okey, jangan lupa yang tu dia ada beza lah dua ni. Okey, kemudian masukkan anak pokok ke dalam pasu, tambahkan medium. Sudah penuh? Tidak, tambahkan lagi medium tu kan. Okey, kalau sudah penuh ya, tak perlulah lalu bahagian ni kan. Jadi kat sini seterusnya padatkan medium, siramkan sedikit air, letakkannya di tempat teduh. Okey, yang terakhir seperti biasa kita kena ada tamat. Okey, kalau kita tengok sudut kod dengan carta alir ni sama kan. Apa yang dia letak ni samalah, semua ni sama. Ini dia nak jana idea tadi untuk apa? Pindahkan anak pokok ke dalam pasu. Okey dah ni kan. Baik, sekarang kita lihat untuk situasi 2. Situasi 2, bagaimanakah saya hendak membeli makanan? Okey, nak beli makanan daripada mesin layan diri.
Saya ada 2 keping RM1 dan 3 keping RM50. Kita tengok macam mana bentuk sudut kod. Okey. Seperti biasa, sudut kod ada mula. Okey, mesin ni kita nak buat apa? Masuk duit dulu. Masuk duit. Sebabkan dia ni ada duit 2 keping RM1 dan 3 keping RM50. Mungkin masuk sekeping saja tak cukup, mungkin dia kena masuk berkali-kali kan. Okey, jadi jika belum cukup maka tambahkan duit lagi. Jadi dia kena tambah duit lah. Okey, selagi tak cukup, tak cukup amount makanan yang dia nak beli tu dalam mesin tu, dia kena tambah duit sampai cukup. Okey, tamat jika tekan butang makanan yang dikehendaki, ambil makanan dan tamat. Okey, kita lihat dalam bentuk carta alih pula. Okey, seperti biasa untuk pemula kita ada mula, masukkan duit. Okey, sebab dia ada input, jangan lupa bentuk yang kita nak gunakan tu. Okey, kemudian arrow dia ke bawah, belum cukup. Ya, belum cukup ni kita kena tambah duit lagi. Kita tambah. Okey, dah cukup, belum cukup. Okey, tidak dah cukup lah maksudnya. Memenuhi kat sini. Okay, tekan butang yang dikehendaki, ambil makanan. Kemudian yang terakhir, tamat. Okey, kita lihat pula aktiviti yang lain pula. Baik, kita selesaikan aktiviti yang diberi dalam buku teks kamu. Okey, tadi 2 situasi yang diberi tu memang dah diberilah untuk kamu, apakah sudut kod dia, apakah carta alihnya. Okey, untuk melihat sama ada kamu boleh buat atau tidak, kamu boleh lakukan aktiviti ini. Okay. Jadi untuk kali ini kita buat aktiviti ini bersama-sama. So kita akan lukis carta alih untuk proses ini. Baik, kita baca dulu apakah situasinya. Okey, Izati dan ibunya ke kedai Dobi layan diri. Ini kedai Dobi layan diri untuk basuh baju. Harga sekali cucian ialah RM6. Sekali nak cuci kena ada RM6. Okey, Izati perlu masukkan 12 keping 50 sen untuk membasuh baju. Okey, untuk mesin tu dia terima duit 50 sen. Jadi dia kena masuk 12 keping supaya cukup untuk amount yang dia nak tu. Okey, jadi kita kena lukiskan carta alih untuk situasi ini. Okey, bagaimana kita nak buat carta alihnya? Jangan lupa, mula-mula kita ada mula. Lepas tu kita letak anak panah ke bawah. Okey, apa nak buat? Masuk duit. Kita masuk duit lah. Masuk duit. Okey, kemudian macam biasa kita letak anak panah ke bawah. Sudah cukup. Tapi tadi kan nak kata cukup sebab mesin tu terima 50 sen. Dia kena ada RM6 baru boleh mesin tu berjalan kan. Mesin tu baru boleh bergerak. Jadi sudah cukup? Tidak. Bila tak cukup lagi, dia kenalah masukkan duit lagi. Dia masukkan lagi duit. Kemudian okay, dia masukkan duit lagi sampai cukup. Sudah cukup? Tidak. Kalau tak cukup, dia akan pusing di loop ini. Sudah cukup? Tidak. Dia pusing lagi. Sudah cukup? Tidak. Dia pusing lagi. Okay. Sudah cukup? Ya. Okay. Bila ya, dia tak lalu. Dah lah kat sini. Dia terus ke bawah ni. Okay. Tekan butang start. Butang start untuk inilah Dobi layan diri kan. Okay. Kemudian tekan start. Kita bubuh lagi arrow ke bawah. Okey, pakaian siap dicuci. Kemudian ambil pakaian. Tamat. Okey. Mungkin kamu boleh buat carta alih yang tak lain lah daripada yang cikgu cadangkan kat kamu ni. Kamu boleh buat lain sebenarnya, tak ada masalah. Okey, asalkan prosesnya betul. Okey, kita tengok lagi apa kita nak tengok selepas ni. Baik, sekarang kita dah sampai bahagian menilai sudut kod atau carta alih.
Tadi kita dapat situasi, kemudian kita jana idea daripada situasi itu untuk hasilkan sudut kod ataupun carta alir. Okey, jadi bila kita dah hasilkan carta alir dan juga sudut kod ni, kita nak kena test dia lah. Nak test tu macam ni, kita kesan sama ada sudut kod dan carta alir kita ni betul. Okey, jadi sekarang ni kita bahagian mengesan ralat. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, ingat lagi tak situasi satu tadi? Situasi satu tadi dia nak tolong ayah dia masukkan anak pokok kan, dia nak pindahkan anak pokok tu. Okey, sekarang ni dia ada sedikit masalah. Okey, dia kata apa? Ayah, mengapakah ada tanah keluar selepas saya siram air di dalam pasu ini? Kemudian ayah dia cakap apa? Adakah kamu tutup lubang di bawah pasu sebelum memasukkan tanah? Jika lubang pasu tidak ditutup dengan batu atau sebarang objek, tanah akan keluar semasa kamu menyiramnya. Okey. Mungkin tadi anak dia lupa nak letak batu tu. Tadi ayah dia pun bagi tahulah kan, sebab tu air yang disiram tu mengalir keluar. Okey, kita lihat. Okey, sudut kod. Mula. Sediakan alatan bahan. Okey, ini samalah tadi tu. Okey, jadikan bahagian mana kita nak letak. Okey, kita nak letak ni. Apa tadi? Tutup. Kita nak tutup. Nak tutup dengan batu. Okey, bahagian mana? Nak tutup dengan batu sebelum nak masuk tanah. Okey, masuk tanah tadi kat mana? Okey, tengok balik ni. Sediakan alatan. Okey, tak masuk tanah ni. Sediakan medium penanaman. Okey, sedia saja, belum masuk. Okey, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Kat sinilah dia pergi masukkan medium tanaman dalam pasu, tapi lubang pasu tu dia tak tutup lagi. Jadi dekat sini, selepas sediakan medium penanaman ni, okay, so kita akan letak satu lagi line kat sini. Apa yang kita boleh letak? Tutup lubang dengan batu. Kita boleh letak kat situ lah. Okay, yang lain tak ada masalah. Sebab dia kata tadi siram air tu, bila dia siram tu tanah tu keluar kan. Okay, jadi kita tambahlah dekat line situ. Jadi di mana pula bahagian carta alir? Maksudnya sebelum kita masukkan medium penanaman, di situlah kita akan masukkan bahagian ni, tutup lubang. Okay, mula, okay, tak ada masalah lah. Sediakan alatan dan bahan. Okay, sediakan medium penanaman. Dia sedia. Kat sini, selepas tu dia kata masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Jadi kat sini ada satu step lagi yang dia sepatutnya tambah, ialah tutup lubang dengan batu. Boleh tambahlah kat sini, tutup lubang dengan batu kan. Tutup lubang dengan batu. Okey. Yang lain tu sama je lah. Okey, kita tengok pula macam mana dengan situasi yang kedua. Okey, baik. Apa isu dia kat sini? Dia kata, duit siapa yang tertinggal ini? Okey, carta alir menunjukkan proses membeli makanan di dalam mesin yang dibuat oleh murid sebelum Jonis. Okey, sebelum Jonis buat Jonis buat apa? Belian. Okey, dia tengok ada baki duit dalam tu kan, terdapat duit baki yang tertinggal. Jadi apa step yang lupa kat sini? Okey. Baik, kita tengok. Mula masukkan duit. Okey, dah masukkan duit. Belum cukup. Ya, belum cukup. So, kita tambahkan duit lagi sampai cukup. Okey, selagi tak cukup memang dia loop kat sini lah. Okey, bila dah cukup. Okey, pilih makanan yang dikehendaki. Dia pilih makanan. Dah pilih makanan. Dia ambil makanan. Agak-agak kamu, baki tu dekat mana? Kat sini ke? Betul ke? Depan ambil makanan, biasanya kita akan ambil baki. So kat sini kamu boleh tambah lagi satu. Okey, sebelum tamat kita ambil baki. So sebab ambil ni dia ada input output, dia ada buat sesuatu kan, ada input output kat situ. Jadi kita kata kat sini ambil baki. Okey, dah ambil baki, kita buat arrow ke bawah, kemudian baru tamat. Okey,
So, kita dah mengesan ralat kat sini dan kita baiki ralat itu. Jadi barulah kita punya carta alik dan sudukut lengkap dengan elok. Okey, kita dah sampai di penghujung pembelajaran. Cikgu ucapkan terima kasih. Dan kamu buatlah latihan yang diberi oleh guru kamu. Okey, kalau ada apa-apa masalah, boleh tanyalah kepada guru kamu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Bye.